salam sejahtera. Bagi PDPR kita kali ini, kita akan belajar bab 1 Fizik KSSM iaitu pengukuran. Dalam tajuk pengukuran, yang pertama, murid-murid akan belajar standard kandungan 1.1 iaitu kuantiti fizik. Standard pembelajaran yang pertama, murid boleh menerangkan kuantiti asas, menerangkan kuantiti fizik. Yang kedua, menerangkan dengan contoh kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Yang ketiga, memerihakan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit SI. Yang keempat, menerangkan dengan contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Bagi standard kandungan 1.2 iaitu penyiasatan saintifik, murid boleh mentafsir bentuk-bentuk graf untuk menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik dan menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Untuk PDPR kali ini, murid-murid boleh buka buku teks. Okey. Kita punya SK yang pertama iaitu kuantiti fizik. Okey, semua pernah membuat pengukuran, betul? Okey, jadi pengukuran merupakan kaedah untuk menentukan nilai kuantiti fizik. Apakah kuantiti fizik? Okey, kuantiti fizik terdiri daripada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Hasil pengukuran yang jitu membolehkan manusia membuat keputusan yang tepat. Murid-murid boleh merujuk buku teks bagi Raja 1.1. Okey, Raja 1.1 ini menunjukkan beberapa contoh pengukuran yang melibatkan kuantiti fizik. Nyatakan kuantiti fizik yang berkaitan. Okey, contoh yang pertama. Ketinggian Gunung Kinabalu ialah 4,095 meter. Kuantiti fizik di sini ialah ketinggian. Contoh yang kedua. Atlet Paralimpik Negara Muhammad Rizwan Fuzi mencipta rekod dunia dengan catatan masa 11.87 saat dalam acara pecut 100 meter kategori T36 di Sukan Para Asia 2018. Kuantiti fizik di sini ialah masa. Contoh yang ketiga, kelajuan harimau Panthera tigris ialah 49 km per jam hingga 65 km per jam. Jadi kuantiti fizik kita di sini ialah kelajuan. Boleh dapat ya murid-murid? Okey murid-murid, anda telah mempelajari kuantiti asas semasa di tingkatan 1. Jadi bolehkah anda mengenal pasti kuantiti fizik asas yang terdapat dalam Raja 1.2? Okey, dalam Raja 1.2 ini terdapat 7 kuantiti asas fizik. Okey. Yang pertama, masa. Yang kedua ialah panjang. Yang ketiga, arus elektrik. Yang keempat, suhu termodinamik. Yang kelima ialah jisim. Yang keenam, keamatan berluminositi dan kuantiti jirim. Manakala kuantiti yang selebihnya dalam Raja 1.2 dikenali sebagai kuantiti terbitan. Hasil pengukuran suatu kuantiti fizik boleh dinyatakan dalam magnitude bersama unitnya. Raja 1.3 menunjukkan contoh hasil pengukuran, iaitu panjang sama dengan 100 meter. Panjang kita panggil sebagai kuantiti fizik. 100 ialah magnitude, manakala M bagi meter ialah unit. Lihat pembaris anda. Adakah anda dapat melihat unit dalam sentimeter dan inci pada pembaris itu? Ada bukan?
Sentimeter ialah contoh unit metrik, manakala inci ialah contoh unit imperial. Teliti gambar foto 1.1. Okey, berbaris ini menunjukkan unit metrik, iaitu sentimeter di bahagian atas, manakala unit imperial iaitu inci di bahagian bawah pembaris. Pada masa kini, kita lebih biasa menggunakan unit metrik. Unit imperial sudah jarang digunakan, ya murid-murid. Gambar foto 1.2 menunjukkan tolok tekanan tayar yang memaparkan kedua-dua unit metrik dan unit imperial. Okey, unit imperial di sini PSI, pounds per square inci. Manakala unit metrik ialah kilopascal. Contoh-contoh lain unit imperial ialah geleng, batu, kaki dan ela. Tahukah anda unit imperial boleh ditukarkan kepada unit metrik dan sebaliknya? Okey. Kita tengok sejarah. Pada tahun 1999, kapal angkasa Mars Climate Orbiter tiba-tiba hilang di angkasa lepas. Kejadian ini disebabkan oleh perbezaan unit pengukuran yang digunakan. Kumpulan jurutera menggunakan unit imperial, manakala kumpulan navigasi menggunakan unit SI. Ketidakseragaman ini telah menyebabkan kesilapan pentafsiran data sehingga kapal angkasa tersebut terhempas ke permukaan Marikh. Itu salah satu kepentingan kita seragamkan unit SI. Baik anak-anak, seterusnya kita lihat apa itu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Apakah kuantiti asas? Kuantiti asas ialah kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Jadual 1.1 menunjukkan 7 kuantiti fizik asas. Yang pertama ialah panjang, simbolnya ialah L, manakala unit SI panjang ialah meter, manakala simbol meter ialah M. Yang kedua, jisim. Simbol jisim ialah M, huruf kecil, unit SI kilogram dan simbolnya kg. Yang ketiga, masa. Simbol masa ialah T huruf kecil, unit SI saat dan simbolnya S huruf kecil. Yang keempat, suhu termodinamik. Simbolnya ialah T huruf besar, unit SI Kelvin dan simbol Kelvin ialah K huruf besar. Yang kelima, arus elektrik. Simbol arus elektrik ialah I huruf besar, unit SI-nya ialah ampere dan simbol ampere ialah A huruf besar. Yang keenam, keamatan berluminosity. Simbolnya ialah IV. Unit SI bagi keamatan ialah kandela dan simbolnya ialah CD. Yang ketujuh, kuantiti bahan. Simbolnya ialah N huruf kecil. Unit SI mol dan simbol mol ialah juga mol. Kuantiti fizik lain seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1.2 boleh diperihalkan juga dalam sebutan kuantiti asas fizik. Kuantiti fizik ini dikenali sebagai kuantiti terbitan. Jadual 1.2 menunjukkan contoh kuantiti terbitan dan simbolnya. Contoh yang pertama ialah isi padu. Simbolnya ialah V huruf besar. Rumus bagi isi padu ialah L kuasa 3. Ketepatan simbolnya rho. Rumus rho ialah M per V, di mana M ialah jisim dan V ialah isi padu. Yang ketiga, halaju. Simbol halaju ialah V huruf kecil, di mana V sama dengan L per T, di mana L ialah panjang dan T ialah masa. Yang keempat, cas. Unit asas bagi cas ialah Q. Rumus Q sama dengan IT, di mana I ialah arus elektrik dan T ialah masa. Baik murid-murid. Seterusnya kita boleh perihalkan kuantiti terbitan
dalam sebutan kuantiti asas dan unit asas SI. Apakah unit asas SI? Apakah SI? SI ialah sistem unit antarabangsa, biasanya disebut sebagai SI. Telah dipersetujui dalam persidangan antarabangsa tentang berat dan ukuran dalam Conference Generate Dashboard Aids Measures CGPM ke-11 pada tahun 1960 di Paris, Perancis. Penyelarasan sistem unit pengukuran di seluruh dunia ini telah memudahkan bidang saintifik, sukan, perdagangan, perubatan dan sebagainya. Okey, baik murid-murid. Rumus yang digunakan untuk memerihalkan kuantiti terbitan dalam suatu kuantiti fizik asas dan seterusnya menentukan unit asas SI. Teliti contoh yang ditunjukkan dalam Rajah 1.4 di halaman 7. Okey, ini murid-murid ya. Rajah 1.4 menunjukkan contoh bagaimana kita perihalkan suatu kuantiti terbitan. Iaitu contoh di sini ialah ketumpatan. Rumus Rho sama dengan M per V, di mana M ialah jisim dan V ialah isi padu. Okey, kita tukarkan dalam sebutan kuantiti asas iaitu M jisim per L darab L darab L. Di mana jisim unitnya ialah kilogram, manakala L unit panjang ialah meter. Meter darab meter darab meter. Jadi meter kuasa 3. Jadi unit SI bagi ketumpatan ialah kilogram meter kuasa negatif 3 ataupun kilogram meter per kuasa 3. Boleh faham ya anak-anak? Okey, anak-anak boleh cuba uraikan setiap kuantiti terbitan dan simbolnya dalam unit asas dan juga unit SI pada muka surat 7. Baik, seterusnya kita pergi ke tajuk baru iaitu kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okey, boleh perhatikan Rajah. Okey, Rajah 1.5 menunjukkan dua situasi semasa pendidikan jasmani. Dalam kedua-dua situasi tersebut, guru mengarahkan murid-murid untuk berlari sejauh 50 meter. Apakah perbezaan antara situasi 1 dan situasi 2? Okey. Kita lihat situasi yang pertama. Murid-murid sila berkumpul di tengah padang dan lari mengikut arah saya. Okey. Jadi inilah situasi yang pertama. Okey. Kanak-kanak ini akan melari sejauh 50 meter. Okey, murid-murid ini lari sejauh 50 meter tanpa arah. Manakala situasi yang kedua, okey, arahan dia lari sejauh 50 meter ke arah pokok itu. Okey. Jadi kuantiti skala di sini, okey. Apakah kuantiti skala? Kuantiti skala ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitud sahaja. Manakala kuantiti vektor ialah suatu kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah. Sekarang cuba anda mengenal pasti situasi yang menguraikan kuantiti skala dan kuantiti vektor dalam Rajah 1.5 di atas. Okey. Jadi murid-murid boleh tengok situasi 1. Situasi 1 arahan guru ialah lari sejauh 50 meter. Okey. Di sini ada jumlah 50 meter. 50 meter ini kita kenali sebagai magnitude. Okey, nilai 50 ni kita kenali sebagai magnitude. Jadi bagi situasi pertama, kita boleh katakan situasi ini merupakan kuantiti skala. Manakala yang situasi yang kedua, arahan guru ialah lari sejauh 50 meter ke arah pokok itu. 50 ialah magnitude, arah pokok ialah arah. Jadi situasi ini menunjukkan kuantiti vektor. Boleh faham ya murid-murid? Baik, seterusnya. Jadual 1.4 menunjukkan contoh-contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Apakah contoh kuantiti skala dan apakah contoh kuantiti vektor lain yang murid-murid tahu? Okey, kita perhatikan jadual 1.4.
contoh-contoh kuantiti skala dan vektor. Okey, yang pertama kuantiti skala. Contohnya ialah jarak, luas, panjang, kerja, suhu, masa, isi padu, laju, tenaga dan ketempatan. Manakala kuantiti vektor mempunyai magnitude dan arah. Contohnya ialah sesaran, laju, daya, pecutan dan momentum. Untuk memahami lagi tajuk ini, anak-anak boleh scan barcode ini bagi melihat video kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okey. Murid-murid juga boleh cuba menjawab latihan formati 1.1. Seterusnya, SK kita yang kedua ialah penyiasatan saintifik. Kita boleh memplot graf berdasarkan data penyiasatan saintifik untuk mentafsir bentuk graf dan seterusnya menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Teliti bentuk-bentuk graf dan tafsiran yang diberikan. Tafsiran bentuk-bentuk graf. Okey. Bentuk graf yang pertama, jenis graf. Murid-murid, kita kenali jenis graf ini sebagai graf garis lurus. Kenapa? Sebab dia bermula daripada asalan kosong dan mempunyai kecurunan positif. Tafsiran daripada graf, okey, kita kenali graf ini iaitu paksi Y, paksi X ialah X. Jadi Y berkadar terus dengan X. Okey, menunjukkan graf garis lurus. Jadi hubungan dia Y berkadar terus dengan X. Jadi kecurunan graf, okey, kita nak cari menggunakan rumus M sama dengan perubahan Y, segitiga Y, perubahan X. Okey, atau M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Persamaan garis lurus dikenali sebagai Y sama dengan MX. Graf yang kedua. Okey, jenis graf yang kedua, garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecurunan positif. Tafsiran graf, Y bertambah secara linear dengan X. Kecurunan graf M, perubahan Y per perubahan X. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Graf yang ketiga. Okey, jenis graf dikenali sebagai graf garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecurunan negatif. Okey, ini adalah graf garis lurus tapi dia tidak melalui asalan kosong. Okey, dia melalui pintasan C. Tafsiran graf, Y berkurang secara linear dengan X. Jadi kecurunan graf M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, melalui pintasan paksi Y iaitu C, persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX campur C. Seterusnya, graf yang ketiga, jenis graf. Graf melengkung melalui asalan. Okey, seperti rajah yang pertama dan juga rajah yang kedua. Okey, mempunyai kecurunan positif. Tafsiran graf, Y bertambah dengan X. Graf yang kelima, jenis graf. Graf melengkung tidak melalui asalan. Okey, dan mempunyai kecurunan negatif. Y berkurang dengan X. Okey, murid-murid boleh bandingkan gambar rajah 4 dengan 5. Yang 4 tadi melalui asalan. Jadi, kedua-dua graf tu kita panggil sebagai bertambah, Y bertambah dengan X. Jika tidak melalui asalan, seperti rajah ni, okey, kedua-dua rajah ni kita tafsirkan Y berkurang dengan X. Okey, bagi rajah yang keenam,
Okey, jenis graf garis melengkung dengan kecurunan negatif yang tidak meminta spaksi. Okey, tidak meminta spaksi. Garis lurus Y melawan 1/X. Okey, ini garis lurus Y melawan 1/X melalui asalan dan kecurunan graf adalah positif. Okey, dan graf ini boleh juga ditafsir pada graf garis melengkung. Kita kenali dia sebagai Y berkadar secara songsang dengan X. Okey. Seterusnya kita menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Secara amnya terdapat 5 perkara yang penting dalam menganalisis graf. Rajah 1.9 menunjukkan perkara-perkara tersebut. Okey, yang pertama, murid-murid perlu tahu menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah yang diberi. Cara dia mentafsirkan bentuk graf yang diperolehi. Okey. Perkara yang kedua ialah murid-murid perlu menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecurunan graf. Caranya, hitungkan kecurunan graf M iaitu perubahan Y, Y2 tolak Y1 per perubahan X iaitu X2 per X1 seperti jadual di sebelah. Okey. Kita kena faham apakah yang diwakili oleh Y dan apakah yang diwakili oleh paksi X. Perkara yang ketiga, murid-murid perlu menentukan luas di bawah graf yang mewakili suatu kuantiti fizik. Caranya ialah hitungkan luas kawasan di bawah graf menggunakan rumus luas bentuk berkaitan. Okey, contoh graf di sebelah. Yang pertama, kita boleh dapat Y2 tolak Y1 ni, okey, luas segitiga di bahagian ini. Okey, manakala di bahagian X1 ke X2, kita boleh dapat luas segi 4. Perkara yang keempat, menentukan nilai kuantiti fizik secara ekstrapolasi. Caranya ialah, jika nilai X diberi, tentukan nilai Y secara interpolasi dan sebaliknya. Okey, contoh di sini nilai Y ialah 40. Okey, 1.5. Anak-anak boleh cari daripada graf, okey, dan dapatkan nilai pada paksi Y. Sama juga kalau 25 contohnya di sini. Okey, anak-anak boleh cari nilai X dengan interpolasi dan dapat nilai di sini. Okey. Boleh mana-manalah, boleh guna paksi Y. Okey, kalau soalan tanya paksi Y. Okey, caranya baca dulu pada paksi X dan cari jawapan pada paksi Y. Kalau diberi pada paksi Y, cari jawapan pada paksi X dengan proses interpolasi lah. Dan perkara yang kelima, membuat ramalan melalui ekstrapolasi graf. Okey, yang pertama kita kena ekstrapolasikan graf dulu. Okey, iaitu diberi graf garis lurus ni, yang pertama ni. Dan anak-anak murid perlu sambungkan ataupun kita panggil ekstrapolasikan graf sehinggalah dia memotong paksi X. Okey, dan kita dapat menentukan nilai X atau Y yang berkaitan. Okey, seperti contoh ni lah. Okey, diberi nilai X, berapakah nilai Y? Jika diberi nilai Y, berapakah nilai X? Okey, itu adalah proses bagi kaedah penyiasatan saintifik. Murid-murid boleh cuba eksperimen ini di makmal sekolah. Seterusnya kita lihat bagaimana penyiasatan saintifik dan laporan lengkap eksperimen dibuat. Rajah 1.11 menunjukkan suatu situasi di sebuah taman permainan. Teliti perbualan antara 3 orang sahabat ini. Okey, kawan-kawan, lihat sana. Kedua-dua buaya itu berayun dengan kelajuan yang berbeza. Betul, mungkin panjang tali buaya itu yang mempengaruhinya. Mari kita jalankan penyiasatan saintifik menggunakan bandur ringkas untuk mengetahuinya. Okey, ini adalah eksperimen 1.1 bandur ringkas. Yang pertama, murid-murid perlu tahu menyatakan inference
Okey, inferen di sini ialah tempoh ayunan bandul bergantung kepada panjang talinya. Hipotesis, semakin panjang benang bandul, semakin panjang tempoh ayunannya. Tujuan eksperimen ialah mengkaji hubungan panjang bandul L dengan tempoh ayunan bandul T. Okey, dalam tujuan eksperimen kita boleh lihat ada dua pemboleh ubah yang kita kaji. Yang pertama, panjang bandul L dan tempoh ayunan bandul T. Okey, dalam tujuan ni kita boleh terbitkan 3 pemboleh ubah. Yang pertama, manipulasi iaitu panjang bandul L, bergerak balas, tempoh ayunan bandul T dan dimalahkan jisim ladung bandul. Okey, radas yang kita gunakan ialah kaki retort, jangka sudut, ladung bandul, jam randik, pembaris meter dan pengapit G. Manakala bahan di sini ialah benang 100 cm dan 2 keping papan lapis kecil. Okey, murid-murid boleh sediakan alat radas seperti dalam rajah 1.12. Dan ayunan bandul di sini bergerak dalam satu lintasan iaitu A ke B dan B ke A. Kita panggil sebagai satu ayunan lengkap. Okey. Susunkan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.12. Laraskan panjang bandul L 20 cm. Sesarkan ladung ke sisi dan lepaskan supaya ladung itu berayun dengan sudut kurang daripada 10 darjah. Yang keempat, ukur dan rekod masa T1 untuk 20 ayunan lengkap. Jadi murid perlu ulangi langkah 4 dan rekod masa sebagai T2. Seterusnya, murid perlu menghitung nilai masa T purata iaitu hasil tambah T1 dan T2 per 2. Yang ketujuh, murid boleh menghitungkan tempoh ayunan bandul lengkap T sama dengan T purata per 20 dan nilai T kuasa 2. Okey, eksperimen boleh diulangi daripada langkah 2 hingga 7 dengan panjang bandul yang berbeza. Saiz dia, panjang dia iaitu 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm dan 70 cm. Seterusnya, murid-murid boleh rekodkan data dalam rajah 1.6. Okey, analisis data. Murid perlu membuat graf T melawan L dan graf T kuasa 2 melawan L. Okey, pada kertas graf bagi memahami bagaimana bentuk data dihasilkan. Kita panggil sebagai menganalisa data. Dan daripada graf, anak boleh menyatakan bentuk graf dan hubungan antara pemboleh ubah bagi kedua-dua graf yang anda plot. Dan tentukan kecerunan graf M bagi T kuasa 2 melawan L. Okey, seterusnya menyatakan nilai F dalam unit SI. Okey, dengan menunjukkan dengan jelas bagaimana anda memperolehi jawapan anda. Okey, seterusnya daripada kecerunan, okey, boleh juga diterbitkan rumus T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 L per G, yang mana G ialah percubtan graviti bumi. Berkaitkan kecerunan M dengan nilai G dan seterusnya tentukan nilai G dalam eksperimen ini. Jadi apakah kesimpulan yang dapat murid-murid hasilkan daripada eksperimen ini? Okey. Kesimpulan dia, semakin bertambah panjang benang, semakin bertambah tempoh ayunan. Seterusnya, yang akhir sekali, murid-murid perlu sediakan laporan lengkap. Okey. Dan perbincangan bagi hasil kerja murid-murid. Okey, seterusnya kita tengok nota ringkas berkenaan tajuk ini. Okey, apakah yang kita belajar pada tajuk SK yang pertama iaitu kuantiti fizik. Okey, dalam pelajaran fizik kita perlu menyediakan penyiasatan seperti anak-anak tengoklah, perhatikan. Dan kita perlu mengumpulkan maklumat melalui pemerhatian dan membuat pengukuran. Jadi ini apakah kuantiti fizik? Soalannya, jadi kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Boleh ya murid-murid? Okey, seterusnya aktiviti 1 ni adalah bagaimana kita nak mengkaji kuantiti asas. Okey, anda dibekalkan sebongkah kayu, gunakan pembaris yang sesuai untuk menentukan. Di sini diberi contoh pengukuran bagi tebal 2.40 cm, unit cm, luas, okey,
panjang darat lebar iaitu 2.4 darat 3.2 cm. Okey, anda akan dapat 7.68 cm kuasa 2. Ini contoh ukuran saja yang diberi. Kalau isi padu ialah panjang darat lebar darat tinggi 2.4 cm, darat 3.2 cm, darat 1.5 cm. So, anak-anak akan dapat 11.52 cm kuasa 3. Okey, di mana isi padu sama dengan cm darat cm, darat cm kita dapat cm kuasa 3. Okey. Yang kedua, tentukan jisim bongkar kayu itu. Apakah unit yang digunakan? Contoh diberi sini ialah 0.5 kg dan unit, ya, soalannya ialah unit dan unit ialah kilogram. Yang ketiga, di antara kuantiti yang telah ditentukan itu, okey, kuantiti yang boleh diukur terus ialah seperti tebal, panjang dan jisim. Manakala kuantiti boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah perhitungan, okey, ialah luas dan isi padu. Contoh soalan ialah yang pertama, apakah itu kuantiti asas? Kuantiti asas ialah kuantiti yang tidak boleh ditakrifkan atau diterbitkan dalam kuantiti asas yang lain. Aktiviti 2 menunjukkan, okey, perhatikan gambar, senaraikan kuantiti fizik yang diukur dan alat pengukur yang digunakan untuk pengukuran yang terlibat dalam setiap gambar. Okey, seperti dalam jadual di atas. Okey, dalam gambar ni anak-anak murid kena terbitkan apakah kuantiti asas. Okey, di pasar kita guna apa? Okey, acara larian kita guna kuantiti asas apa? Doktor nak sukat demam nak guna apa? Okey, tukang jahit buku guna apa? Okey, arus elektrik kita nak hasilkan macam mana? Okey, nak ukur dengan apa? Jadi kuantiti asas kat sini yang pertama kita boleh ada 7 semua kuantiti asas. Yang pertama panjang L, alat pengukur pembaris unit SI, meter, simbol dia M. Yang kedua jisim M. Okey, alat pengukur seperti neraca tuas dan neraca 3 alur. Okey, unit SI ialah kilogram, simbol kg. Yang tiga masa T, alat pengukur jam randik. Okey, SI unit saat S. Yang keempat arus elektrik I. Alat pengukur ammeter, SI unit ampere A, suhu T huruf besar, alat pengukur termometer, okey, unit SI Kelvin K. Yang keenam keamatan berluminositi LV, unit kandela CD. Dan yang ketujuh kuantiti bahan N, unitnya adalah mol. Okey. Seterusnya apa itu kuantiti terbitan? Kuantiti terbitan ialah gabungan kuantiti asas, okey, yang diterbitkan secara pendarapan, okey, atau pembahagian atau kedua-duanya sekali. Okey. So anak-anak murid boleh lihat jadual ni. Bagaimana tentu kita boleh menentukan unit. Okey, yang pertama luas sama dengan panjang darat lebar. Jadi unit luas ialah meter. Darat meter dapatlah meter kuasa 2. Isi padu meter darat meter dapatlah meter kuasa 3. Yang ketiga, ketupatan jisim per isi padu. Jisim unit kilogram, manakala padu, isi padu V unit meter kuasa 3. Okey, seterusnya nombor 4. Laju sama dengan sesaran per masa. Unit sesaran ialah meter per saat kuasa negatif 1 bahagi lagi dengan meter per saat. Okey, bahagi dengan saat. Okey, sesaran sama dengan meter masa saat. Jadi meter per saat. Yang kelima, momentum jisim jarak hal laju, jisim kilogram hal laju meter per saat. Okey. Yang keenam, pecutan sama dengan perubahan hal laju per masa. Jadi perubahan laju meter per saat bahagi lagi dengan saat, kita dapat meter per saat kuasa negatif 2. Yang ketujuh, daya sama dengan jisim jarak pecutan. F sama dengan MA, di mana F ialah daya, M jisim A pecutan. Okey. Jadi M jisim unit kilogram, pecutan meter per saat kuasa 2, negatif 2, sorry. Meter saat kuasa negatif 2 dan kita kenali sebagai unit daya sebagai Newton. Simbol Newton ialah N. Yang ke-8, tekanan daya perluas. Simbol dia ialah, rumus dia ialah P sama dengan F per A. Simbol daya F ialah Newton, simbol A ialah meter kuasa negatif 2. Atau tekanan yang dikenali sebagai Pascal. Simbol Pascal ialah P huruf besar, A huruf kecil, PA. Okey, yang ke-9, kerja sama dengan daya darat sesaran.
Simbol bagi daya ialah F. Simbol bagi kejut ialah W. Simbol bagi daya ialah F. Simbol bagi sarat ialah S. Jadi W sama dengan FF. Okey, unit dia Newton meter ataupun Joule. Simbol Joule ialah J. Yang ke-10, kuasa sama dengan kerja per masa. Kuasa simbol dia P, power. Kerja W huruf besar, watt. Okey, work. Masa T. Okey. Jadi dapat joule per saat ataupun dikenali sebagai watt. Okey, watt saat. Yang ke-11, cas Q. Okey, rumus dia Q sama dengan arus sarat masa ataupun simbolnya Q sama dengan IT. Okey, I arus elektrik, A ampere, T saat. Okey, dikenali juga unit kolom. Simbol dia ialah C. Alright. Seterusnya kita tengok kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Apakah maksud kuantiti skalar dan kuantiti vektor? Kuantiti skalar ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitud saja. Kalau kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitud dan arah. Okey. Tengok contoh aktiviti 3. Kaji penerangan peristiwa berikut dengan teliti dan tentukan peristiwa mana yang memerlukan magnitud atau kedua-duanya untuk menentukannya. Okey, penerangan peristiwa yang pertama, berjalan 500 meter dan anda akan jumpa kedai. 500 ialah magnitud sahaja. Yang kedua, berjalan 500 meter ke kiri dari simpang dan anda akan jumpa kedai. Jadi 500 ialah magnitud, simpang ke kiri dari arah simpang ialah arah. Jadi yang kedua ni, penerangan kedua ialah kuantiti vektor. Yang ketiga, suhu bilik ialah 25 darjah Celsius. 25 mempunyai magnitud saja, jadi ayat ini ialah kuantiti skalar. Yang keempat, lokasi air hitam ialah 60 km ke barat daya Johor Bahru. 60 ialah magnitud, barat daya ialah arah. Jadi penerangan ini menunjukkan kuantiti vektor. Yang kelima, kuasa mentor ialah 80 watt. 80 mempunyai magnitud sahaja. Okey, jadi penerangan ini merujuk kepada kuantiti skalar. Faham ya murid-murid? Boleh bezakan kuantiti vektor dan skalar. Okey. Contoh di sini pula soalan yang kedua. Beri contoh kuantiti skalar dan vektor. Senaraikan kuantiti skalar dan senaraikan kuantiti vektor. Jadi contoh kuantiti skalar ialah jarak, laju, jisim, kuasa, tenaga, masa dan suhu. Kalau kuantiti vektor ialah sesarat, hal laju, pecutan, momentum, tekanan dan daya. Okey, boleh faham ya? Baik. Seterusnya kita pergi SK 1.2 iaitu penyiasatan saintifik. Okey, untuk mengenali graf-graf di bawah. Graf yang pertama ialah graf garis lurus yang bermula daripada asalan. Okey. Yang graf yang kedua ialah masih lagi jenis graf garis lurus tapi tidak bermula daripada asalan. Kecuranannya adalah positif. Tafsiran graf ialah Y bertambah secara linear dengan X. Graf yang ketiga, jenis graf juga garis lurus. Okey. Tidak bermula daripada asalan tapi bermula dengan pitasan Y iaitu C. Kecurangan di sini adalah negatif. Tafsiran graf ialah Y berkurang secara linear dengan X. Okey, graf yang seterusnya. Jenis graf ialah graf melengkung bermula daripada asalan dan mempunyai kecurangan positif. Tafsiran graf, Y bertambah dengan X. Okey, graf seterusnya. Jenis graf melengkung dan tidak bermula melalui asalan. Jadi kecurangan graf di sini ialah negatif. Jadi tafsiran graf ialah Y berkurang dengan X. Okey, next graf ialah graf melengkung dengan kecurangan negatif dan graf garis lurus bermula daripada asalan. Okey. Tafsiran graf yang pertama, okey, Y berkadar songsan dengan X dan Y berkadar lurus dengan 1/X. Okey. Seterusnya, jenis graf. Yang ini adalah graf garis lurus. Tafsiran dia ialah arus I berkadar secara terus dengan voltan V. Boleh ya murid-murid? Okey. Arus melawan V. Jadi arus berkadar secara langsung ataupun terus dengan
urutan V. Okey, graf seterusnya, jenis graf ialah melengkung. Okey, jadi arus bertambah secara, arus bertambah dengan kotak. Boleh ya murid-murid? Yang ketiga, jenis graf garis lurus tapi tidak melalui asalan dan kecurunan positif. Okey, ini bagaimana kecurunan dihitung? Okey, graf seterusnya ialah jenis graf melengkung dengan kecurunan negatif. Jadi tafsiran graf rintangan berkadar songsang dengan diameter dawai. Okey. Dan tafsiran ini juga boleh digunakan dalam graf garis lurus seperti di bawah. Tafsirannya ialah rintangan berkadar terus dengan 1 per diameter. Okey. Ataupun rintangan berkadar songsang dengan diameter dawai. Okey, kita tengok satu contoh, aktiviti 4. Tujuan membincangkan bentuk graf yang menunjukkan hubungan antara dua kuantiti fizik. Okey. Aktiviti kelima, tujuan 5 perkara dalam menganalisis graf. Lengkapkan jadual di bawah bagaimana menganalisis graf. Yang pertama, murid perlu tahu menyatakan hubungan antara dua pemberi ubah yang diberi. Yang kedua, menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecurunan graf. Yang ketiga, menentukan luas di bawah graf yang mewakili suatu kuantiti fizik. Yang keempat, menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi dan membuat ramalan melalui ekstrapolasi. Kemahiran-kemahiran ini murid-murid perlu faham dan tahu membuatnya. Ya? Okey. Soalan yang kedua, seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan haba di serat Q dan perubahan suhu theta bagi air yang berjisim tetap. Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh graf Q melawan theta dalam rajah 2. Okey, soalan, nyatakan hubungan Q dan theta. Okay, daripada graf kita dapat hubungan Q berkadar terus dengan theta. Okey, kita lihat dia punya graf dia. Okey, ni graf. Okey, Q. Okey, melawan theta. Jadi graf di sini ialah graf garis lurus. Yang ni bagaimana kita nak cari kecurunan graf. Okey, dan yang terakhir, seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara kedalaman bongkah kayu H yang tenggelam dalam cair dan jisim berselok M yang diletakkan di atas bongkah kayu tersebut. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam graf H melawan M. Okey, yang pertama anda boleh lihat bagaimana nak tentukan hubungan antara H dan M daripada graf. Okey, dan seterusnya menghitung nilai daripada kecurunan graf. Okey, ini adalah graf dia. H melawan M. Okey, ini kaedah mengekstrapolasi graf dan mengekstrapolasi graf. Okey. So daripada graf boleh tentukan bagaimana nak tentukan nilai Q apabila theta sama dengan 1.12. Okey. Tunjukkan pada graf bagaimana anda dapat Q sama dengan 2500 Joule. Hitung kecurunan K. Okey. 400 tolak 0 per 2 tolak 0 dapat 2000. Tentukan nilai H apabila M sama dengan 0.2 kg. Tunjukkan juga pada graf bagaimana anda menentukan nilai H. H sama dengan 0.022. Dan yang terakhir ialah hitungkan kecurunan K. Okey. Jadi kecurunan dapat 0.08 tolak 0 per 0.6 tolak 0. So anak-anak dapat 0.1 kilogram. Okey. So boleh rujuklah graf ni. Graf ni. Okey. 0.02. So dapat berapa nilai dia.
Nilai kecerunan graf daripada titik ni, okey, tolak kosong sehingga titik 0.6 tolak kosong. Okey, boleh faham ya anak-anak? Okey, itu saja untuk tajuk yang pertama, bab pertama iaitu pengukuran. Okey, semoga anak-anak semua dapat memahami tajuk SK kita iaitu kuantiti fizik dan juga penyiasatan saintifik. Okey, berjumpa lagi di PDPR akan datang. Bye.